KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, hos anda untuk hari ini, Wani Kerry. Okey, baik, sebelum kita mulakan subjek kita hari ini, seperti biasalah, Wani mesti akan ingatkan anda semua untuk patuh pada SOP dengan mengikut cara-caranya. Kita kena sentiasa pakai hand sanitizer apabila kita sentuh apa-apa permukaan sekalipun. Kita perlulah pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam ataupun di tempat sesak, dan paling penting jaga juga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, hari ini Wani rasa gembira kerana apa? Subjek yang akan sama-sama kita belajar hari ini semestinya subjek matematik tingkatan 4 khususnya bab 3. Tapi dengan siapa? Ini dia, antara guru yang sangat sporting juga hari ini. Mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Matematik itu kacang. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Azman bin Saad? Jom kita persilakan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, ni kali ketiga kita bertemu, ya? Ya. Nampak tak? Jodoh Cikgu dengan Cikgu, jodoh Wani dengan Cikgu Azman tidak ke mana kalau di sini juga jodohnya. Alright, kepada anda semua, inilah dia Cikgu Azman, guru dari SMK Kuala Selangor, ya Cikgu? Kuala Selangor. Dan telah mengajar selama 18 tahun. 18 tahun. Tu dia. Okey, Cikgu. Seperti biasa, sebelum kita nak cerita panjang, Wani nak jemput Cikgu untuk kita ke meja istimewa yang telah disediakan. Untuk kita membuat sanitasi tangan. Cikgu boleh pakai dulu. Lepas tu Wani pula pakai. Bila kita dah pakai, bolehlah simpan. Tanggalkan dulu pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Okey, Cikgu, merah menyala hari ni, Cikgu. Orang kata merah tu garang. Merah tu garang. Garang ke, Cikgu? Hati saya berbunga-bunga. Hati, baju merah nampak garang tapi hati berbunga-bunga. Itulah dia Cikgu Azman, ya. Tahu tak kenapa? Kenapa, Cikgu? Sebelah saya siapa? Sebelah saya? Sebelah Cikgu? Sebelah saya siapa? Wani lah. Cik cantik manis yang menjadi jodoh kali ketiga. Jodoh kali ketiga. Patutlah hati berbunga-bunga. Okey, Cikgu. Alright, jom kita nak saksikan dulu pandangan calon mengenai subjek matematik ini. Jom. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, matematik sangat senang, tapi kita lebih perlukan banyak latihan dan buat nota dia dan bertanya pada guru. Pada saya, matematik ini sangat menarik jika kita dapat fahami apa yang perlu kita belajari. Untuk mudah kita konsep, dalam kelas kita kena beri tumpuan penuh kepada apa yang cikgu ajar. Buat ulang kaji awal, buat banyak buku latihan dan jangan mudah berputus asa. Matematik ini teknikal. Jadi, strategi kita perlu betul untuk pastikan kita dapat menjawab dengan baik. Saya yakin saya boleh dapat A+ dalam subjek matematik dalam SPM nanti. Pada saya, matematik adalah suatu subjek yang sangat mudah untuk kita fahami, tetapi kita haruslah banyak bertanya kepada cikgu dan berbincang dengan rakan-rakan semua supaya kita dapat memahami setiap satu subjek ataupun perkara yang kita tidak tahu tentangnya. Maka dengan itu, saya ingin bercakap good luck kepada semua calon SPM 2021. Didik TV KPM. Kita dah dengarkan pandangan calon. Rata-rata mereka mengatakan mereka yakin untuk dapat A+, ya, Cikgu? Nampak bersemangat betul. Itu semua anak murid Cikgu, ya? Ya. Tengok cikgunya bersemangat, apatah lagi anak muridnya. Baik, Cikgu. Sebelum kita berehatlah, Wani nak tanya pandangan Cikgu mengenai subjek matematik tingkatan 4 ini. Ya. Adakah penting sebenarnya untuk mereka kuasai dari tingkatan 4 ataupun masuk tingkatan 5 lebih penting untuk fokus skop dia tu? Okey, Wani tahu tak Wani? Sekarang ni kan format baru Wani.
Format baru tahun ini. KSSM. Semua serba baru. Jadi cakupannya pula serba baru juga. Okey. Kalau dulu kita boleh hafal topik apa yang akan masuk. Sekarang format baru tak boleh hafal. Akan masuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Oh. Tetapi untuk sekadar nak bagi cemerlang 4, 5 ni wajib kuasai. Okey. Jadi top up sikit kata 3, 2, 1 top up sikit. Okey. Tapi nak tak nak memang kena usaha gigih tuan-tuan ni. Sebab ini format baru kali pertama diperkenalkan ni. Cikgu-cikgu pun blur lagi macam mana soalan bentuk soalannya. Dah tak boleh nak hafal, tak boleh nak apa kan. Jadi ramai tanya saya, Cikgu Azman macam mana rahsia, macam mana rahsia? Saya ni tak ada rahsia. Walaupun saya kata matu tu kacang kan. Nak depan wani lagi lah kan. Okey. Tapi insya-Allah kalau kita berusaha, berusaha banyak latihan, apa sesuatu yang keluar kita boleh buat dengan mudah. Itu saya rasa itulah pada saya. Itu je. Permulaan yang bersemangat dan menarik pada Cikgu Azman. Tapi sebelum kita mulakan sesi pelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry serta guru kita hari ini Cikgu Azman Saad, guru matematik SMK Kuala Selangor. Okey Cikgu, baik sebelum itu kita nak jemputlah para pelajar kita yang akan bersama-sama dengan kita dan kita ada 3 buah sekolah yang berbeza hari ini. Menariklah sikit sesi kita hari ini ya Cikgu. Jom kita nak persilakan pelajar dari SMK Taman Kosas Ampang Selangor, SMK Sultan Abdul Aziz Shah dan juga pelajar Sekolah Seni Malaysia Sabah. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam. Okey, tu dia. Kita ada 6 pelajar dari sekolah yang berbeza. Mungkin kita boleh minta anda semua untuk perkenalkan diri anda juga nama sekolah anda. Dipersilakan. Kita mulakan dari Imran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim dari sekolah SMK Sultan Abdul Aziz Shah, Kelantan. Okey, terima kasih Imran. Seterusnya kita ada Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syazarina daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas. Okey, seterusnya Nur Amira. Assalamualaikum. Saya Nur Amira dari SMK Taman Kosas. Alright, thank you Amira. Kita ada Manisha, pengawas ni. Okey. Selamat sejahtera. Saya Manisha Kor Anak Perempuan dan Jiksing dari SMK Taman Kosas. Alright, seterusnya Dina. Selamat sejahtera, saya Dina Sri dari SMK Kuala Selangor. Okey, dan akhir sekali Bethany. Salam sejahtera kepada cikgu. Nama saya Bethany Colin dari Sekolah Seni Malaysia Sabah. Tu dia dari Sabah datang. Sama kampung lah kita orang Sabah. Okey. Alright. Jadi sekarang ini cikgu, ada anak murid cikgu ke di sini? Ada di bawah sekali, di tengah-tengah, di apit. Ni dia Dina Sri mewakili SMK Kuala Selangor. Okey, alright, kita ada 4 buah sekolah hari ini. Baik cikgu, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita hari ini. Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua anak-anak semua? Okey, ini kali pertama saya pandang anda semua. Kecuali yang tengah-tengah itulah saya selalu jumpa kat sekolah. Okey. Alright. So, jom bersama saya. Dah ready semua dah? Dah ready? Dah. Okey, bagus. Alright. So, tak faham tanya ya. Boleh PM tepi, PM tengah, semua boleh dengan saya. Okey? Alright. So, hari ini cikgu nak bincang bab 3 penaklukan logik. Okey? Satu bab yang mana tak perlu kira. Banyak membaca, banyak menulis. Topik yang membosankan sebenarnya. Sebab saya je suka mengira. Tiba-tiba tak ada kiraan. Jadi agak membosankan. Tetapi penting. Sebenarnya kalau bagi anak-anak yang nak jadi peguam, jadi hakim, pegawai cara lah dekat mahkamah semua, topik ini sangat dipentingkan. Untuk mengaitkan sejarah kes-kes yang terdahulu dengan kes sekarang ni, ini topik yang amat penting lah. Jadi mungkin anak-anak tak dapat lagi gambaran dia, tapi bila anak dah masuk ke universiti nanti, ambil jurusan undang-undang, nampaklah kepentingan dia tu. Okey ya? Alright. So jom. Sebelum tu Wani ya. Saya lebih orang kenal dengan nama Azman Rezeki. Azman Rezeki. Azman Saad orang tak kenal.
Sabak Azman rezeki. Sejak guna nama rezeki tu, rezeki melimpah-limpah. Jodoh depan mata pun ada. Okey. Alright, jom kita pergi ya. Okey, saya ni seorang guru yang suka bersembah, suka bercakap lah. Sebab malulah saya ni pun penulis juga, novelis juga walaupun tak glamour. Okey. Alright. Okey. So topik hari ini ialah penaklukan logik. Okey, ada beberapa topik yang awak kena faham. Okey. Yang pertama adalah tentang pernyataan. Apa dia pernyataan? Okey. Dan dalam part ini anak-anak semua akan belajar tentang menentukan suatu pernyataan itu, adakah dia pernyataan ataupun bukan. Dan kalau dia pernyataan, adakah dia benar atau palsu. Nak tentukan kebenaran pernyataan tersebut. Okey. Yang kedua ialah menentukan kebenaran bila ada dua situasi. Okey, diberi situasi A, situasi B, adakah dia tu benar ataupun palsu. Okey. Yang ketiga ialah membina implikasi bagi satu pernyataan. Diberi satu ayat, dia suruh buat dua implikasi. Apa benda implikasi itu? Okey. Dan yang keempat ialah menulis akas dan juga menentukan kebenaran bagi akas tersebut. Okey. Nampak susah dah ni. Terutamanya yang anak-anak kat sini lah yang PDPR selama beberapa bulan ni. Sekarang ni baru mula nak face to face semula kan. Jadi ini ialah just ulangan balik lah bagi cikgu yang dah belajar kat sekolah. Mungkin sebelum ni tak keluar TV jadi tak semangat nak belajar. So hari ni keluar TV, okey, satu Malaysia tengok, mungkin lebih semangat lagi nak pula dengan cikgu gila macam ni kan. Gitu. Alright. So kita sambung. Ini part yang pertama, standard pelajaran ialah tentang pernyataan. Okey. Yang kedua nanti kita akan belajar ialah tentang hujahan. Hujah. Okey, kita berhujah. Bagi yang mewakili sekolah ni mungkin tahu hujah ni apa dia lah. Tapi yang tak wakili sekolah ni mungkin hujahan ni tentang apa kan? Kita akan belajar. Okey, untuk hujahan pula kita akan belajar. Yang pertama adalah kita nak melengkapkan hujahan tersebut. Sama ada melengkapkan premis ataupun kesimpulan. Okey, itu yang pertama kita buat. Yang kedua adalah membuat kesimpulan daripada suatu hujahan. Diberi satu hujahan, kita buat kesimpulan. Sama ada secara induktif ataupun secara didaktif. Okey, mungkin ada yang terkebir-kebir. Binatang apa ni induktif ni? Wani tahu tak induktif apa ni? Saya dah lupa, cikgu. Lupa saya tak apa. Jangan lupa ilmu. Okay. Saya suka bergurau ni kan, lupa ni. Gembira ni sebab jumpa Wani ni hari ni kan. Okey. So, hari kita akan belajar ni semua ni. Apa dia induktif, apa dia didaktif, kita akan belajar hari ini. Kita ada rakan-rakan kita duduk bantu kita. Jadi saya boleh relax sikit lah. Okey. Yang pertama, pernyataan. Apa itu pernyataan? Saya nak tanya orang seni lah sikit, orang Sabah. Sebab saya suka orang Sabah. Orang Sabah, Pak. Pernah berkasih dengan orang Sabah. Okey, tapi tak berkahwin dengan orang Sabah. Okey, orang Sabah. Boleh beritahu cikgu tak apa dia pernyataan? Apa yang Bethany tahu tentang pernyataan? Pernyataan ialah pada pandangan saya, pernyataan adalah ayat yang boleh kenal pasti kebenarannya. Okey, itu kata dia. Terima kasih, pandai. Mesti pandai menari kan sebab kalau seni. Ya, Bethany okay, tak dancer. apa. Alright. So, betul tadi cakap tadi. Pernyataan adalah, tu konsep dia. Suatu ayat yang dapat ditentukan kebenarannya. Sama ada dia benar atau palsu. Ya. Tak boleh dua-dua sekali. Kalau ada kedua-dua sekali, benar ke palsu ni? Mungkin benar ke palsu? Tak boleh. Pernyataan hanya boleh dua je. Sama ada dia benar ataupun palsu. Okey. Itu adalah konsep pernyataan. Okey. Contoh. 4 tambah 9, 13. Adakah dia pernyataan? Manisha, dia pernyataan atau bukan Manisha? 4 tambah 9, 13. Bukan. Dia pernyataan. Kenapa Manisha kata dia pernyataan? Nak tanya kan, kenapa Manisha kata dia pernyataan? Sebab bila kita kira, dia betul. Okey, pandai. Ayat ini boleh tentukan kebenaran. Itu dia betul. Jadi ialah pernyataan. Dia menerangkan 4 tambah 9 sama dengan 13. Jadi dia adalah satu pernyataan. Okey, kita pergi yang berikutnya. Contoh. Okey, 5 kuasa 3. Adakah dia pernyataan? Dan kenapa awak kata begitu? Siapa nak tanya cuba? siapa-siapa boleh. Imran, nak cuba Imran? 5 kuasa 3. Boleh. 5 kuasa 3 adalah bukan pernyataan. Tak dengar? Sekali lagi Imran. 5 kuasa 3 bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa Imran? Sebab dia tak menentukan nilainya.
Okey. Pandai Imran ya, tak sia-sia. Okey, terima kasih. Okey, jadi 5 kuasa 3 ni apa benda? Dia terangkan tentang apa? Okey. Tak tahu, dia cuma beritahu 5 kuasa 3. Okey. Adakah 5 kuasa 3 tu ialah bola contohnya? Kali kita kata 5 kuasa 3 sama dengan bola. Kita tahu. Dia terangkan 5 kuasa 3 ialah bola. Jadi dia pernyataan. Kan dia sebiji gitu ya? Ya. Tak tahu benda apa. So, dia bukan pernyataan. Bukan. Okey, alright. Dia mesti pada banding kurang mesti ada simbol sama dengan ke. Pada banding kurang gitu. Okey. Contoh yang ketiga. Talapia adalah jenis sayuran. Adakah dia pernyataan? Talapia ni tahu tak apa dia Amira? Amira tahu tak talapia ni apa? Ikan talapia ke cikgu? Oh, pandai ikan Pandai. talapia mahal. Selalu Oh, makan sekilo ikan. RM80. Okey. Adakah dia satu pernyataan? Talapia adalah jenis sayuran? Dia pernyataan tapi palsu. Okey, pandai. Very good. Muka straight A ni. Kena pandai jawab gitu. Okey. Jadi talapia ialah jenis sayuran, ialah pernyataan tetapi dia adalah palsu. Kerana talapia itu ialah ikan. Okey. Jadi dia pernyataan. Dia menerangkan talapia itu ialah sayur. Jadi dia pernyataan tapi dia yang palsu. Okey. Yang keempat. 4P sama dengan 2. Adakah dia pernyataan? Okey, nak minta pandangan budak sekolah saya tu, yang ujung sana tu. Dina. Dina. Bukan pernyataan. Pasal apa Diana? Pasal apa Dina? Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Kenapa? Kerana kalau kita tambah 4P sama dengan 2P. Kalau macam tu betul. Dekat situ tak ada P. So yang itu bukan pernyataan. Ya Allah. Betul ke, cikgu? Terima kasih. Sekolah mana ni? Sekolah mana ni? Sekolah Kuala Selangor lah. Sekolah Kuala Selangor. Tapi bukan, saya tak ngajar dia. Dia kelas akaun. Saya ngajar kelas ekonomi. Okey. Jadi dia kata tadi, Dina kata tadi, dia bukan pernyataan. Sebab apa? Dia kata tadi, saya bagi contoh lagi tadi. Kalau 2P tambah 2P, jadi 4P dia kata. Kan dia kata, sebelah kiri ni ada P. Kanan tak ada P, dia kata. Ya. So, P ni apa dia? Wani tahu tak P ni apa dia, P? Wani? Tahu tak P ni apa dia? P itu simbol dia lah, cikgu. Yelah, dia mewakili apa? Mewakili 4. Adakah dia mewakili gajah? Ataupun mangkuk? Ataupun nombor? Kita tak tahu. Ya. Jadi, bila kita tak tahu, dia adalah bukan pernyataan. Okey. Jadi, lagi sekali, clue paling mudah bagi dia. Kalau kiri ada P, kanan ada P, dia pernyataan. Sebab benda yang sama. Tapi kalau dia P sini, tak ada P sini, dia bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu P itu apa dia. Okey. Alright. First step, bagus. Ya, nampaknya semua jawab betul ya tadi. Bagus, betul ni. Tak sia-sia saya jemput mereka ni. Okey. Kirim salam kepada cikgu yang offer mereka pada saya. Okey. Tengok contoh lagi. Tentukan sama ada setiap yang berikut pernyataan atau bukan pernyataan. Soalan SPM macam mana bentuk dia? Tentukan je. Betul 1 markah, salah 0. Okey, contoh. 2 kuasa 3 tambah 5, 11. Adakah dia pernyataan? Kalau pernyataan buat gitu. Atau pernyataan buat gitu. Kalau pernyataan buat thumbs up. Imran kata gitu. Jangan ikut, yakin pada diri sendiri. Alright, Dina kata apa? Alright, okey, betul. Okey, dia menerangkan 2 kuasa 3 tambah 5 adalah 11 dia kata. Tapi kalau soalan kata, adakah dia benar atau palsu? Kita kena nilai tengok. 2 kuasa 3 ialah berapa? 8. 2 kali 2 kali 2. Akan dapat 8. 8 tambah 5, 13. Jadi dia palsu. Tapi kalau budak yang tak faham, dia akan anggap 2 kuasa 3 ialah 2 kali 3, 6. So bila tambah 5 dapat 11, dia akan kata benar. Kalut lagi tu. Okey, dia akan kata benar. Okey. So bila dia pernyataan, nak tentukan benar atau palsu, pastikan kita ada buat kiraan yang mudah je lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jangan bergerak, menyerah. Adakah dia pernyataan? Tu ada geleng kepala, Intan geleng kepala. Ada duduk diam, biasa. Imran kata geleng kepala juga. Okey, kenapa bukan pernyataan? Ini adalah arahan. Jangan bergerak, menyerah. Kita tak terang apa-apa. Okey, jadi ini adalah arahan ataupun perintah. Dia bukan menerangkan apa-apa. Okey? Kalau dia kata, awak pencuri, sila duduk. Itu adalah pernyataan. Dia menerangkan suruh pencuri itu duduk. Okey, sebab itu pun ada tanda seru di situ. Dah boleh nampak lah. Boleh nampak dah. Cikgu. Okey? Dia suruh siapa yang bergerak tu. Dia suruh siapa yang bergerak tu. Kita tak tahu. Jadi dia bukan pernyataan. Okey. Yang ketiga.
13X tambah 12X sama dengan 25X kuasa 2. Kalau ada melibatkan nombor ni, huruf ni, kita tengok. Kalau ada semua tempat nombor yang huruf yang sama, dia adalah pernyataan. Ya. Itu yang clue dia. Okey, kalau semua tempat ada huruf yang sama, dia adalah pernyataan. Okey, itu clue dia. So ini adalah pernyataan lah. Maksudnya cikgu nombor 3 tu dah tak payah kira-kira dah. Tak payah kira, tak payah kira. Aha. Okey, alright. Tapi kalau dia kata benar atau palsu, ini kan dia palsu lah. Okey. Itu dia. Okey, dan yang keempat, setahun ada 365 hari. Pernyataan ke tak? Ni kalau tak tahu Okey, berapa hari ramai yang belum anggap setahun. kata. Okey, betul lah. Dia ada pernyataan, dia menerangkan setahun ada 365 hari. Yeah. Okey, so dia ada pernyataan. Kalau kata benar palsu, benar. Benar. Okey. Berikutnya, 13 tambah Y 28. Macam kes Dina cakap tadi, dia dah hanya ada sebelah je. Okey, so dia confirm lah bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu Y ni apa dia. Betul. Okey, tapi kalau topik algebra, topik linear, kita boleh kira. Okey, tapi ini topik logik, tak boleh. Yeah. Ini kalau pergi mahkamah, kita buat kes ni, kes gugur. Kerana maklumat tak cukup. Betul. Okey, jadi hati-hati. Itu kegunaan topik ini. Okey, jom sambung lagi. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Apa benda Rabu? Ada apa? Tak tahu. So, tergantung gitu. So, dia bukan pernyataan. Okey? Yeah. Kalau kata hari Rabu ialah hari pertemuan Cikgu Azman Dawani. Contoh itu, dia adalah pernyataan. Itu pernyataan. Dia menerangkan hari Rabu tu pertemuan saya dengan dia semula. Okey? Orang rumah dengar tu tunggu masa tu. Okey? Tapi tak apa. Aduh. Okey? Alright. Kita belanjalah makan nanti. Okey. Alright. Itu yang pertama tadi ya. Untuk kalau dalam peperiksaan dia kata minta tentukan sama ada pernyataan ataupun bukan. Yang kedua, nyatakan benar atau palsu. Okey. Yang ketiga ialah dia bagi satu pernyataan tetapi disuruh kita lengkapkan menggunakan perkataan semua ataupun sebilangan untuk menjadikan dia benar. Okey, contoh ayat. Tempat kosong, segitiga sama sisi mempunyai satu bucu bernilai 60 darjah. Okey, nak guna semua kan sebilangan? Yang ni kita kena guna kena ingat konsep segitiga sama sisi. Bila sama sisi, semua bucunya adalah sama. Bila sama, kita akan guna perkataan semua. Itu ya. Okey, kalau dia ayat tu benar, guna semua. Okey. Contoh yang kedua. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Ini kadang-kadang sekolah saya sebut ganjiang. Suka sebut ganjiang. Okey. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Okey, nak gunakan semua kan sebilangan. Jadi kita kena faham konsep nombor perdana. Okey, nak tanya siapa sebelum tanya lagi ya? Amira dah tadi kan. Intan. Intan belum. Intan belum? Belum. Oh, patut muka sedih. Okey, Intan. Intan, sebutkan nombor perdana Intan. Antara 0 dan 10, okey sebut nombor perdana. 2. Okey, 2. 2. Okey. 3. 3. 5. 5. 5. 7. 7. 9. 9 bukan. 9 boleh bagi yang 3. Okey, tak apa. Tak apa. Nanti belajar lagi Cikgu Zila kat sekolah tu ya. Alright. Okey. Nombor perdana ialah nombor yang boleh bahagi dengan 1 dan diri sendiri saja. Okey, kalau sampai 10 tu, nombor 2, nombor 3, nombor 5, 7 sahaja. Okey, 9 bukan nombor perdana, boleh bagi yang 3. Okey. Jadi, di sini ialah kita ada nombor 2, genap. Yang lain tu semua ganjiang. Satu benar, satu palsu, jadi semua benar. Okey, bila satu ada palsu, jadi semua benar, dia tak sama, kita gunalah perkataan sebilangan. Ya. Okey, kalau semua betul bagi semua. Okey, tapi kalau sebahagian dia betul, tulis sebilangan untuk menjadikan dia benar ayat tu. Okey, contoh yang ketiga. Rhombus mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi kita kena tahu rhombus tu macam mana bentuk dia. Apa ciri-ciri dia. So, untuk rhombus ni, benar atau semua ataupun sebilangan untuk jadikan dia benar. Rhombus ni bentuk macam mana? Okey, dia tak sama macam bentuk layang-layang. Rhombus dengan layang-layang lain. Okey. Ada tak jawab tak? Semua kan sebilangan? Siapa nak cuba? Dina. Dina. Semua. Semua. Okey, pandai. Sekolah mana tak tahu tu? Sekolah cikgu Sekolah lah. saya. Okey, alright. Okey, so semua. Rhombus ni, ciri-ciri dia adalah dia ada 4 bucu dan kesemua bucu adalah sama panjang. Okey, tapi kalau lelayang, dia ada 4 bucu juga.
tetapi dia 2 di atas sama, 2 di bawah sama. Tapi atas dengan bawah tak sama. Okey, atas pendek sikit, bawah panjang sikit. Dia macam layang-layang. Okey, alright. Tapi kalau semua sama sisi, dia adalah rhombus. Dan dia mesti berbentuk bucu. Ya, bentuk bucu itulah. Okey, kalau segi 4 tu bukan rhombus dia panggil. Alright. Okey, so ini adalah semua. Okey, gandaan 3 boleh bagi tepat dengan 9. Ni pun kita kena faham konsep asas lah. Okey, gandaan 3 ni apa nombor dia? Okey, 3, 6, 9, 12. Jadi, adakah semua nombor tu boleh bagi tepat dengan 9? Okey, 3 tak boleh bagi dengan 9. 6 tak boleh bagi dengan 9. 9 boleh bagi. 12 tak boleh. So, bila ada yang boleh tak boleh, kita gunalah perkataan sebilangan untuk menjadikan dia benar. Ya. Okey, faham kat rumah dah? Semua faham ya? Okey, cikgu. Nampaknya kita punya pembelajaran ni semakin menarik dan kita dah buat banyak apa orang kata penyataan di situ, latihan. Dan lepas ni akan ada banyak lagi latihan kita akan sama-sama buat dengan Cikgu Azman serta para pelajar kita hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021.